Bukan kata kuliah, muka surat. Hebat je nah. Pergi tengok soalan kalau ada. Tak ada kita berhenti solat. Saya ada masalah kencing tak lawas. Boleh tak saya minta ustaz beri pencerahan terperinci mengenai perkara ini? Sebab sedikit sebanyak ia mengganggu dan kadang-kadang menjadi was-was bila terasa macam terkencing, tapi bila diperiksa ianya tidak. Baik, kencing tak lawas sama ada lelaki atau perempuan, dia sama hukum dengan darah istihadah perempuan. Sama. Hukum dia sama dengan hukum darah istihadah perempuan. Macam mana? Makna setiap kali dia nak solat fardu, dia tak boleh ambil wuduk lagi sehingga masuk tu. Mana bila azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, barulah dia pergi masuk tandas, dia basuh. Dia kencing, dia basuh bagi elok. Lah perempuan dah istiadah, dia basuh darah bagi elok. Kemudian dia pakai pampers. Hak kencing tak lawas pun pakai pampers juga. Dah pakai, ambil wuduk. Nah, ambil wuduk, maka terus pergi masjid. Kalau solat masjid lah. Hak lelaki, perempuan pakai solat rumah, terus dia solat. Dia jangan tunggu dah. Tempoh masa diberikan tidak lama. Tempoh masa selepas dia ambil wuduk sampai dia nak takbiratul ihram tidak lama. Kalau ikut yang tabung haji, dia bagi 15 minit sahaja. Maknalah kalau dia ni duduk di hotel dia, mungkin jauh sikit daripada Masjidil Haram, dia dah basuh siap, dia dah pakai pampers, dia ambil wuduk, tapi dia ambil masa nak jalan pergi Masjid Haram tu lebih daripada 15 minit. Sampai sana dia kena buat mula. Dia masa tidak lama. Sebab tu kita kena habis ambil wuduk terus kita solat. Dia macam tu. Dia tidak boleh tunggu sampai lama macam orang-orang yang bukan jenis tu. Dia tidak lama. Mana kita ambil wuduk terus kita datang masjid terus solat. Habis solat kita dengar kuliah, kita kata dengar kuliah. Habis kuliah nak solat isyak, maka kita kena pergi tandas buat semula. Walaupun kita tak kentut, walaupun wuduk kita tak batal, dia tak boleh solat macam orang lain. Sebab kita ada keuzuran, nak uzur tu. Maka walaupun tak batal, kena pergi basuh mula. Dah masuk isyak ni, pergi basuh semula, ambil wuduk lain, masuk terus solat. Jangan tunggu lama-lama. Macam tu kaedah sama lah. Tak kencing tak lawas, istihadah perempuan istihadah, kaedah dia sama. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau nak buat jamak pun sama. Dia buat zuhur 2 rakaat, nak buat asar kena buat mula. Habis solat zuhur tu dia kena buat, diberi maaf waktu dia buat semula itu untuk datang solat asar pula jamak takdim dalam zuhur. Dia buat 2 kali ambil wuduk sebab 2 solat. Sebab yang jenis-jenis uzur ini satu solat saja. Satu solat fardu saja boleh buat. Solat sunat tak apa, banyak. Solat sunat banyak, tak apa, tak rahat. Yang boleh buat solat fardu satu. Maka bila solat zuhur, habis zuhur buat mula, datang solat asar pula yang jamak takdim. Sama juga dengan jamak takhir. Cuma kalau yang haji mungkin dia fatwa lain lah. Dengan kesukaran daripada Arafah dan sebagainya, mungkin diharuskan untuk pakai wuduk yang sama saja. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, rahmat Allah tak akan turun di masjid jika adik-beradik bergaduh sesama sendiri. Bagaimana pula ada jemaah atau jiran yang bergaduh tak bertegur sapa dalam masjid serta di luar masjid? Siapakah yang wajib serta layak mendamaikan mereka? Pohon pencerahan. Baik, dulu saya sebut Nabi ta'ala yadkhulu al-jannata al-qati'. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutus. Al-qati', orang-orang yang memutus. Putus apa? Ulama-ulama kata putus silaturahim. Silaturahim ialah adik-beradik. Adik-beradik.
Adik-beradik sama ada dia seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu, maka dia ada hubungan rahim itu. Itu nama dia hubungan silaturahim. Kita hak mak lain pak lain, dia tidak ada hubungan itu. Dia cuma ada hubungan persaudaraan Islam. Yang ni kalau dia gaduh sama-sama dia tak tegur siapa dalam tempoh 3 hari sahaja. Lebih 3 hari, maka dua-dua tu berdosa. Sehinggalah siapakah orang yang pertama yang bagi salam. Yang bagi salam mana dia nak damai lah. Bila dia bagi salam, hak B tu tak jawab, maka hak A tak berdosa dah. Sebab dia bagi salam, dia nak damai dah. Yang B tu duk keras kepala lagi, maka B seorang tanggung lah. Kalau dua-dua ni tak tegur siapa, maka dua-dua ni akan sentiasa berdosa sampailah mereka berdamai. Tapi masuk dalam masjid tak masuk tu. Hak masuk masjid ialah hubungan silaturahim, hak tu Nabi suruh adik-beradik. Yang kedua, ada masjid di mana anak jemaah sedang solat sunat. Contoh, lepas solat isyak ada kipas dan aircon dimatikan. Ini membuat jemaah solat tidak selesa. Pohon nasihat yang berbahagia. Masjid ni dia tu bila dia nak balik awal, dia kerja dia tutup sui. Jadi dia tutup awal. Kita duduk solat, dia tutup pak tutup. Lampu tak tutup lagi. Kipas angin, aircon tutup. Tapi kalau ada aircon tak ada masalah. Aircon kalau dia tutup tu, dia sejuk. Tu aja. Kan tutup panas tu. Dah dia ambil masa 15 minit, 20 minit juga nak panas tu. Mana aircon dia masih sejuk lagi lah. Kalau kipas angin mungkin tutup tu berhenti tu memang kita panas. Jadi nak minta pencerahan. Mana dia suruh nasihat, jangan tutup lagi lah. Bagilah kami solat dulu. Jangan tutup lagi. Baik, macam ni tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, dia contoh di masjid dia ada diamanahkan untuk tutup benda ni. Kalau dia contoh dia ada kerja lah. Dia nak kena balik awal dan sebagainya. Jadi dia tutup tu dia tidak salah. Sebab solat sunat pun dia disuruh kita buat di rumah sebenarnya. Di masjid ini kita solat sunat fardu sudah. Hak qabliyah pun kalau kita dekat buat di rumah kata masjid. Kemudian kita habis solat fardu, kita boleh balik solat di rumah untuk solat sunat ba'diyah selepas daripada itu. Tapi nak buat sini pun tak apa, sebab kita balik memang tak buat dah hajatan. Balik undertaker lah, tak ada apa. Tapi kalau dia tutup, solat sunat ni berapa minit 55 minit. 5 minit kot rasa okey kot. Okey kot, tak panas sangat kot 5 minit okey lah. Dia tutup tu kita solat 2 rakaat tu paling banyak pun 5 minit boleh tahan kot. Jadi tak jadi masalah sangat bagi saya untuk benda-benda macam ni, dia taklah besar sangat. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Saya mengalami masalah katrak selaput mata. Kadang selaput mata keluar ke bahagian bulu mata seperti tarik mata. Perlukah saya memperbaharui air solat wudu bila nak solat? Keluar tarik mata batal wudu. Kena mengaji membatalkan wuduk apa dia, sentuh perempuan ajnabi, keluar sesuatu dia pada jalan belakang jalan depan, tidur yang tidak tetap papan punggungnya, mabuk hilang akal gila, aduh yang membatalkan wuduk. Tarik mata walaupun nama dia tahi tapi dia tidak najis, nak makan pun boleh kalau lalu. Itu pun sama juga, nama dia tahi bukan najis, dia tidak najis, maka tak perlulah kita ambil wuduk semula dah tak perlu. Soalan terakhir, mohon pencerahan aturan atau adab-adab masuk saf yang betul, depan, belakang, tepi atau tengah yang didahulukan. Baik, yang ni pun banyak dalam kalangan kita yang tak apa nak reti. Baik, bila kita masuk saf tu kita kata penuh, saf pertama, saf kedua kita kata kedua penuh dah. Hak pertama memang penuh awal hari. Hak kedua tu penuh. Jadi kita masuk ni tengok kiri penuh, kanan penuh.
Jadi kita kena mula di tengah-tengah. Afdalnya kita ni tu imam, ni tu imam, kita pergi kanan sikit macam kita solat 2 orang. Kan kanan sikit dah tu imam. Pergi duduk belah kanan sikit, nampak agak ke kanan sikit tu imam. Pas itulah kita mula. Nanti hak datang tu dia boleh mula pecah. Nak bokok kanan dulu boleh, nak pecah. Boleh pecah, tak ada salah. Afdal kau ni dulu. Tapi kalau kita masuk pintu ni, tak payahlah pergi hujung sana. Kita boleh kembang dah, tak ada masalah. Tapi yang penting hak nak mula sebelah kanan sedikit daripada imam. Tapi banyak masjid jadi cacat merbau sebab hak datang buat sah tu dia tak mengaji. Kalau dia masuk kat tu, dia boh situ, dia kira dia cepat agak-agak tu imam rukuk dia sempat. Dia boh situ. Dia tak mari dah hujung ni, tengah ni, dah dia boh itu kan. Memang mari pula ikut tu. Hak kau ni boh situ. Jadi sana 5 orang, sini 5 orang. Benda gini. Ni banyak tempat saya tengok. Ada tu sampai banyak. Masjid Aman dulu hak game Bangla suka hati dia. Aduh, lepas tu game Melayu pula ikut pula. Allah. Tuan-tuan, jadi nak mula sah baru di tengah-tengah sebelah kanan sedikit daripada imam. Itulah permulaan sah baru. Jangan mula belah kiri dulu, jangan mula belah kanan dulu. Okey, selesai. Jadi sekadar itu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan dapat memberi sedikit pencerahan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu